Yo guys, and welcome to my video. Hari ni Poco dah launch dia punya Poco F5 Pro baru masuk dalam Malaysia, dan aku pakai dah 2 minggu dah kalau kira. And aku boleh bagi tahu dekat korang detail pasal telefon ni yang korang patut tahu, and korang patut aware. Dan aku rasa kali ni Poco akan dapat balik dia punya nama Baik Beli Poco. Sebab apa? Dia buat something yang bukan Android style, tapi dia bawa kepada dia punya jenama. Alright. Okay, untuk review kali ni aku nak bagi tahu yang Poco nampak gayanya macam settlekan masalah apa yang dulunya dia orang tak dapat nak buat. Kalau kau perasan dulu, Poco F4 GT tu memang solution untuk orang nak cari telefon untuk gaming. Tapi solution untuk Poco GT tu nampak gayanya tak membuahkan hasil dan buatkan orang anggap phone tu macam telefon gaming centric. So benda tu macam terlalu niche untuk sesebuah gaming phone sahaja. Poco tak ke arah tu. Dia lebih kepada mass market, enthusiast, dan semua orang boleh pakai, sama ada nak gaming, nak tangkap gambar ataupun nak guna untuk daily use. Okay, maksud aku bila cakap macam tu, this is the first Poco phone pakai model ataupun processor yang fokuskan dekat dia punya grafik. Contohnya dekat sini adalah Snapdragon 8 Plus Gen 1. Masih lagi Gen 1, but kau kena tahu ni adalah prosesor fokus untuk grafik. So kalau kau nak main games hardcore punya 3D ataupun rendering, memang perlukan prosesor yang macam ni especially. Dan dia juga ada liquid cooling sendiri untuk cooling that processor kalau kau main game dalam jangka masa yang lama. Alright, aku tak nak cakap panjang lah. Aku nak cakap terus dekat dia punya performance dekat sini. Untuk dia punya Snapdragon 8 Plus Gen 1 ni, dia performs flying colours. Aku boleh buka characteristic, pakai grafik highest yang possible, tapi pakai distance tu macam pendek sikit sebab aku nak preserve that heat. Sebab aku pergi dekat luar, tak nak dia overheat. But kalau kau nak tahu dia punya FPS, dia punya grafik memang cun, boleh pergi high setting yang possible aku dapat. Cumanya dekat sini aku tak fokuskan untuk main PUBG lah, sebab sekarang orang dah kurang main PUBG dan aku pun tak ada masa sangat untuk main berjam. Bila aku cakap dia macam gaming centric, bukan aku take it as lightly, sebab dia memang ada UI ataupun software untuk boostkan performance dan pastikan semua benda fokus terhadap gaming yang korang tengah main. Sebab dia ada game booster untuk shoot semua grafik, semua power, semua benda fokuskan dekat korang punya game tu. Contohnya macam dekat sini kau boleh enablekan performance mode dan juga boleh nampak FPS lebih konsisten ataupun lebih daripada 60 FPS. Kadang-kadang dia boleh pergi sampai 121 FPS untuk korang main game ataupun pada screen tu. And not just that lah, kalau kita tengok balik untuk dia punya Poco F4 GT yang fokuskan kepada game tu, dia punya screen pun akan bagi kerjasama. So dekat sini pun still sama, dia akan bagi kerjasama sebab kalau ikutkan dia memang ada touch sampling rate yang agak tinggi je lah. That is dia punya touch sampling rate bersampai 480Hz tau. So dia bukan just tunjuk ataupun bagi tahu tu adalah just a gaming processor ada dalam sebuah Poco phone yang biasa. Tak, this one boleh kata all arounder juga. Dia punya suhu boleh kata okay based on aku punya calibration aku sendiri untuk main game. Contohnya aku boleh enablekan grafik paling tinggi, FPS paling tinggi, tapi distance untuk grafik tu aku buat paling low sebab aku nak suhu tu lebih konsisten so that aku tak rasa overheat time dekat luar. So dekat sinilah aku dapat tahu yang mana grafik memang penting, tapi kadang-kadang distance tu boleh kata less important kalau korang tak main game dengan laju, ataupun basically kalau korang tak main FPS shoot lah. Dia punya screen dekat sini boleh kata high resolution juga, dan dia punya size adalah 6.67 inci. Basically sama je macam yang sebelum-sebelum ni. And apa yang kau perasan ataupun apa yang aku perasan, dia punya screen sebenarnya dah tak a bit curvy dekat ujung ni tau. Biasanya dekat bucu untuk telefon macam ni dia akan a bit curvy. Ingat tak masa mula-mula sekali Poco Phone F1 tu keluar, memang betul-betul nampak kan. This one looks better lah daripada yang previously. Benda yang aku suka juga, boleh install app Netflix, lepas tu tengok movie and all. Dia punya colour pun sangat-sangat hidup, and dia punya keterangan time main dekat luar ataupun buat scrolling ke, dapat tengok content ataupun detail grafik tu dengan lebih jelas. Lepas tu tengok dia punya touch sampling rate, macam aku cakap 480Hz, couplekan dengan 120Hz tu, buatkan aku rasa macam this is an ultimate juga untuk sebuah harga, dan juga jenama Poco apa yang difokuskan sangat-sangat impresif. Kita lompat dekat dia punya OS pula, dia pakai Android 13 latest dan juga MIUI 14 for Poco. This one has been altered untuk dapatkan prosesor macam ni and performance macam apa yang diorang inginkan. So untuk aku sendirilah kan,
Performance untuk dia punya OS boleh kata sangat-sangat flying colours. Contohnya dekat sini kalau aku buka apps and closing, boleh rasa a bit snappy daripada biasa. And aku sangat recommend untuk korang pakai telefon ni kalau nak performance yang better untuk sebuah telefon Android. Mungkin korang kata sebab dia pakai 12GB RAM. Aku argue juga, but aku suggest korang untuk dapat 12GB RAM so that dapat high storage and dapat a lot of headroom untuk dia punya RAM, sebab dia punya OS, animation, graphics akan rasa sangat-sangat leceh dekat sini. Untuk aku yang selalu buat kerja dalam smartphone, kau boleh tengok dia punya snappiness bila buat multitasking tu sangat-sangat laju, dan buatkan aku prefer untuk buat kerja dalam smartphone je instead of iPhone contohnya. So dia punya performance memang lincah macam aku cakap, tapi ada juga korang akan rasa laggy tu. But this one aku akan cakap memang push to the limit. Banyak apps yang aktif masa tu dan buatkan telefon ni a bit hiccup. But benda tu sangat-sangat jarang. Sekali je aku pernah rasa dalam masa 2 minggu. Kalau korang nak rasa tu, kena betul-betul push. Yang mana aku rasa macam tak pun kan. Other than that, aku tak prefer dia punya icon dekat apps, sebab nampak sangat-sangat kelakar kadang-kadang. Nampak jelaslah telefon ni is a bit cheap dekat mata aku. But kau boleh adjust dia punya icon punya size. So dekat sini boleh kata dia punya OS tu tak ada kekurangan. Cuma mata aku je yang tak sesuai, tak boleh nak adjust dengan dia punya icon untuk apps. Ada dekat sini. Alright, so aku dah dapat banyak benda dekat sini. Dia punya performance, dia punya OS boleh kata sangat membantu. Macam mana pula dengan dia punya bateri, Fazli? To my surprise, untuk bateri dia actually quite big tau, 5160 mAh, and boleh tahan. Kalau kau nak tahu, this is one of the biggest kata bateri lah dalam Pocophone, other than yang warna purple hari tu, version yang tu. But 5160 mAh ni, dia punya bateri boleh tahan sampai 9 jam, and dengan gaming tau. So to me, that is very impressive, dan aku tak dapat nak sentuh lagi mana-mana phone so far tahun ni yang dapat sentuh 9 jam punya territory, termasuk gaming phone tau. So this is a quite scary untuk sebuah ataupun jenama lain dapat kalahkan Poco F5 Pro. Tapi aku kena cakap sikit lah, dia punya charger tu tak berapa laju sangat. Walaupun aku cakap dia 67 watt wide charging, untuk penuh dah ambil dalam masa 1 jam setengah untuk aku, penggunaan aku. Aku dah timing betul-betul, memang dia ambil masa 1 jam setengah. Tak tahu kenapa, maybe ada something wrong dengan aku punya unit. But apa yang kau boleh tahu, dia pakai 67 watt. Benda yang baru juga dia introduce dekat Poco ni, yang dulunya dia kata sebuah gimmick, dia punya wireless charger boleh support sampai 30 watt. Aku pun tak percaya juga, sebab aku pakai kereta Tesla kan, bila letak dekat dia punya dash, dia sokong wireless charging. So aku macam very impressive untuk sebuah telefon yang macam ni, especially jenama Poco yang tak fokus ke arah gimmick sangat. Dia dah buang gimmick macam butang tu kan, bukan gimmick tapi kesenangan untuk main game, tapi dia akan hilang contohnya macam IP rating. This one ada IP53, and kali ni boleh pergi dekat semua orang. Untuk orang yang nak fokuskan gaming boleh, tapi kau kena pakai screen je lah. Other than that, yes, it's an all-rounder untuk kau main game, tangkap gambar, dan juga guna untuk daily driver. Sekejap Fazli, kau cakap dia punya gambar okay. Alright, let me explain. Untuk kamera 64MP, apa yang kau boleh expect adalah sangat-sangat tajam. To me, memang akan dapat hasil yang macam tu. But benda yang aku tak expect adalah dia punya hasil is a bit more daripada apa yang aku expect. Contohnya macam dia punya colour nampak sangat-sangat hidup, tapi kau boleh expect dia punya HDR tu a bit struggle bila ada warna putih dan juga ada muka orang. So dekat situ dia akan struggle untuk terangkan baju dan juga terangkan muka at the same time, dan terlalu sensitif untuk ada muka. So dia tak nak gelapkan muka tu untuk nampakkan gambar tu lagi cantik. But disebabkan pada tu juga kau punya gambar a bit overexposed untuk nampakkan korang lagi cantik. Overall dia punya HDR boleh kata okay sahaja, a bit struggle, a bit endah. Dia punya bokeh akan nampak cantik kalau korang tangkap gambar manusia. But untuk dia punya subjek, boleh buat dia macam berterabur sikit. But all in all, dia punya calibration tu sangat-sangat nice, and aku tak expect dapat gambar hasil macam ni untuk sebuah Poco F5 Pro. Dia punya night shot boleh kata okay sahaja, walaupun dia ada AI untuk sharpen all the things. But benda yang paling obvious, yang kekurangan boleh nampak dengan kamera kali ni adalah dia punya shutter ataupun mode untuk tangkap gambar tu. Kadang-kadang dia nampak dia sense a bit low light kan, dia akan buat dia punya shutter lagi lambat. So dekat sini kau akan dapat hasil yang agak blur dekat semua benda. So kau tak expect benda ni, tapi benda tu still ada. Aku harap kau boleh turn off kan feature tu bila
tangkap gambar. Yelah kan, bila korang dah ada OIS, akan guna advantage OIS tu. Aku lupa nak cakap, dia punya OIS is actually new untuk sebuah Pocophone. Sebelum ni tak ada. So dekat sini start ada untuk sebuah Pocophone. Congrats. Dan aku start liking dia punya video recording, nampak stabil, tak perlukan boost untuk dia punya software EIS tu. Basically aku tak tekan dah, sebab aku memang boleh dapat stable punya video bila guna tangan je. Alright, tu je lah aku boleh detailkan dekat korang sepanjang 2 minggu guna Poco F5 Pro ni. And aku sangat suka lah, walaupun aku cakap dia pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1, model Plus tu buatkan dia punya grafik, all the things rasa sangat-sangat smooth. 12GB RAM. Lepas tu kali ni jarang aku nak bagi gambar cantik untuk sebuah telefon Poco tau. This one memang dapat tarik perhatian aku untuk guna, and guna as a daily driver. Dia punya bateri pula, yes, memang aku tak dapat expect dapat tahan 9 jam, tapi dia punya charger tu is a bit lacking. Aku harap dapat support 120W juga. Lepas tu IP53, stereo speaker. What more do you want untuk sebuah telefon yang harga macam ni? Macam biasa guys, leave a like, subscribe, so keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye. Tada. Belilah. Rasanya boleh hidupkan balik. Baik beli Poco.